Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita masih lagi dalam tajuk alkane. Sekarang ni kita akan masuk kepada chemical properties. Baik ya. So chemical properties hari ini kita akan spesifik kepada tindak balas yang kedua. Okey, tindak balas combustion. So kita akan bincang di dalam kelas sahaja. Okey, so tindak balas kedua adalah tindak balas halogenation ataupun tindak balas substitution. Okey. Substitution reaction, tindak balas penukar gantian. Alright, that's why ini kita akan lihat sedikit dia punya mekanisme. Okay, free radical substitution mechanism. Baik, so reaction of alkane, so ada dua, satu combustion, satu lagi adalah substitution reaction. Alright, so kita akan melihat yang kedua, iaitu substitution reaction ataupun lebih spesifik. So nama dia adalah free radical. Okay, free radical substitution. Okay, free radical substitution, tindak balas penukar gantian free radical. Right, so itu adalah jenis tindak balas. Jadi, kalau nama tindak balas, nama dia adalah halogenation. Okey. Kalau jenis tindak balas ni adalah free radical substitution. Baik, so tindak balas alkane react, okey, alkane. So react with halogen. So normally chlorine and bromine to produce haloalkane. Okay, to produce haloalkane in presence of light or temperature must be over than 100 degrees C lah. Right, in presence of light. So saya yakin dan percaya, so kebanyakan pelajar sudah pun membuat eksperimen yang kedua berkaitan dengan tindak balas alkane dan juga bromine water. Okay, bromine. Baik, so tindak balas secara umum dia, so alkane yang kalau kita tahu, alkane dia mempunyai hidrogen, one of the hydrogen atom. So dia akan digantikan, replaced by one of the halogen, either chlorine or bromine. So dia akan diganti, dan hasilnya kita akan dapat haloalkane dan juga hydrogen halide. Okay, sama ada hydrogen bromide ataupun hydrogen chloride. Baik, so kita tengok contoh. Contoh yang pertama, katakanlah CH4. So react dengan Cl2 under UV ataupun HV. So what of the product form? Hasil dia adalah, okay, satu daripada hidrogen. So satu daripada hidrogen di dalam CH4 akan digantikan dengan klorin. So hasil kita akan dapat CH3Cl. Okay, CH3Cl. Okay, so ataupun kalau kita lihat dalam bentuk expanded, so CH4 adalah seperti ini. Jadi satu daripada hidrogen akan digantikan dengan Cl. So hidrogen ini akan kita gantikan dengan Cl ataupun klorin. So dia akan dapatlah CH3Cl. Dan akan ada side product dia. Side product dia adalah, baki dia lah, hydrogen chloride lah. Okay, hydrogen chloride. Right, contoh yang kedua, CH3 react dengan bromine, so under UV ataupun HV. Samalah juga. So di sini kalau kita lihat, kita ada banyak hidrogen, tapi semua hidrogennya adalah sama sahaja kelasnya. Okey, jadi dia akan gantikan salah satu daripada hidrogen tersebut, dan hasilnya kita akan dapat CH3 asalnya CH3, dia akan jadi CH2, gantikan satu daripada hidrogen dengan Br. Okey, CH2 Br, dan hasil sampingan dia adalah HBr. Okey, so tengok contoh yang seterusnya.
Katakanlah kita ada satu lagi compound CH3. Okey, CH3, CH3. So kalau kita tindak balaskan dengan katalah klorin. Okey, klorin under UV. So what is the product form? Hasil dia adalah sama sahaja kalau dilihat daripada struktur yang ada pada hidrokarbon. Semua hidrogen yang ada pada karbon itu adalah hidrogen primary lah, ataupun hidrogen yang sama. Jadi kita akan gantikan salah satu daripada hidrogen tersebut. So boleh ganti dekat mana-mana. Okey. So kita boleh gantikan mana-mana hidrogen sahaja. Right, sebab semua hidrogen adalah hidrogen primary, hidrogen yang sama, ataupun identical hydrogen. Jadi so kalau kita tuliskan hasilnya, so kita akan dapat CH3, CH3, CH3. So hasilnya sebelah kanan ni ada CH3. So satu daripada hidrogen kita gantikan, jadi dia akan tinggal CH2, dan satu daripada hidrogen tersebut kita ganti dengan Cl. Okey. Jadi ingat kita boleh digantikan mana-mana hidrogen. Maksud dia kita boleh gantikan hidrogen yang bawah ni, ataupun yang sebelah kiri, ataupun yang sebelah atas. Dan jangan lupa ada hasil sampingan. Hasil sampingan dia adalah HCl. Okey, HCl. Okey, contoh yang terakhir, so kita lihat pula dalam bentuk gelang ataupun dalam bentuk cyclic. Sebagai contoh, kita ada cyclobutane. Okey, cyclobutane. Kalau kita lihat di sini, setiap satu penjuru ini sebenarnya dia ada 2H kan? Dia ada 2H lah. Jadi apabila kita tindak balaskan dengan, katalah dengan bromin, okey, under UV, so kita boleh gantikan mana-mana hidrogen, satu sahaja daripada hidrogen tersebut dengan bromin. So hasilnya kita akan dapat, okey, sama juga segi 4, dan kita letak satu Br dekat sini, dan ada hasil sampingan dia adalah HBr. Okey. So ni kita akan dapat haloalkin dan juga hydrogen halide. So that is for the for several example, okay, for reaction, substitution reaction, free radical substitution reaction, tindak balas penukar gantian, okay, tindak balas penukar gantian, ataupun lebih spesifiknya free radical substitution, tindak balas penukar gantian free radical. Baik, untuk tindak balas ini dia ada tindak mekanisme, reaction mechanism, mekanisme dia, macam mana tindak balas itu berlaku. Okey, ada 3 step yang perlu kita ketahui, wajib kita ketahui. Yang pertama, initiation step, okey, permulaan. Yang kedua, propagation step, okey, pertengahan. Yang ketiga, termination step. Okey, termination maksud dia pengakhiran lah. Terminate, dia akan tutup. So kita akan lihat one by one. Baik, tengok step yang pertama. So kita rujuk kepada tindak balas di antara metin CH4 with chlorine gas Cl2, and the product form is CH3Cl and hydrogen chloride. Baik, so kita tengok initiation step, change initiation step. So apa yang berlaku pada change initiation step? So kita ingat permulaan tindak balas akan dimulakan dengan halogen. Okey, apa halogen yang terlibat? Kalau yang lihat kat sini, halogennya adalah Cl2. Jadi initiation step akan bermula dengan Cl2. Jadi kita akan tunjukkan bonding Cl dan Cl. Okey, Cl2. So di sini akan melibatkan UV.
So UV tenaga ataupun UV light. So dia akan terlibat dalam initiation step. So tindak balas ni memerlukan tenaga. So kena ingat balik apa function UV? Function dia adalah to provide energy. UV ni sebenarnya fungsi dia adalah UV function dia adalah to provide energy. Provide energy for homolytic cleavage. Homolytic cleavage. Okey, pembelahan homolytik. Ingat balik apa itu pembelahan homolytik. Okey, dan juga heterolitik lah. Jadi dengan kehadiran UV maka akan terhasillah free radical. So ada dua free radical. So di sini kena tunjukkan arrow, half-headed arrow. One of the electron from this bonding transfer to one chlorine. The another electrons also transfer to another chlorine. That's why kita pakai half-headed arrow. Okay, anak panah kepala dia separuh, half-headed arrow. So di situ berlaku homolytic cleavage dan hasilnya kita akan dapat free radical chlorine. Free radical maksudnya dia ada dot di situ lah. So dia ada satu unshared electron. So that means we have two free radical chlorine. Okay. So di sini kritikalnya adalah cara penulisan. So kena ingat arrow ni adalah sangat penting. So inilah menunjukkan pergerakan elektron. So tak boleh tertinggal anak panah. Dan kena ingat tak boleh pakai full headed, kena pakai half headed arrow. Okey. So itu adalah step yang pertama. Okey, step yang kedua, propagation step. Propagation step, so dia akan bersambung daripada initiation. Kalau initiation kita akan hasilkan free radical, maka dalam propagation step free radical itu yang akan digunakan. Jadi free radical klorin tadi, so dia akan mula menyerang methane ataupun menyerang hidrogen pada methane. So untuk step ini methane kena lukis dalam bentuk expanded. That means all bonding in methane must be shown. Kena tunjukkan. Dan anak panah untuk tindak balas kedua ini ataupun propagation step ini akan ada 3 arrow. So satu daripada free radical akan keluar. And then yang kedua daripada bonding between hydrogen and carbon akan pergi kepada Cl. Dan yang ketiga, satu lagi arrow akan daripada sini. Okey. Pergi kepada karbon. Wajib kena ada 3. Tak boleh tertinggal walaupun 1. So, untuk yang ini bermaksud hidrogen. Ini hidrogen ni kan. So, hidrogen ini akan make bonding with chlorine to form HCl. Ini akan dapat HCl lah. Okey, maksudnya hidrogen akan bawa satu elektron daripada ikatan kovalent tersebut. Dan hasilnya kita akan dapat CH3 lah, sebab satu H dah keluar. Dan karbon juga akan membentuk free radical carbon. Okey. Free radical carbon. So arrow ini membuktikan bahawa satu daripada ataupun menunjukkan bahawa satu daripada elektron akan transfer to carbon. Alright. So untuk propagation step dia ada 2 persamaan. Ada 2 equation. So dia tidak habis dekat sini sahaja. So dia akan sambung lah. Maksudnya daripada free radical carbon ini. Okay, kita akan terus tulis di bawah. Okay, free radical carbon ini akan menyerang klorin molekul yang lain pula. Di sini juga akan ada 3 anak panah. Satu daripada free radical carbon.
one of the second arrow is from chlorine also to free radical. Okay, so ingat ini kena letak betul-betul di tengah-tengah bonding. Dan yang satu lagi akan pergi kepada another chlorine. So di sini apa hasil yang akan kita dapat? So free radical carbon tadi akan combine dengan chlorine untuk membentuk haloalkin, dan juga kita akan dapat free radical carbon. So ini datang daripada free radical chlorine, bukan free radical carbon. Free radical chlorine. Okay. Tapi kena ingat, so di sini step yang kedua ini akan ada 3 arrow yang sangat-sangat diperlukan. So equation yang pertama pun ada 3. Equation kedua juga akan ada 3 half-headed arrow yang kena ditunjukkan. Okay. So change propagation step ada 2 persamaan. Right. Dan yang ketiga, so sebenarnya proses ini dia akan terus berulang. Okay, repeat berulang sehinggalah semua alkin dan juga halogen akan bertindak balas dan membentuk a lot of free radical. So dia akan membentuk banyak free radical lah. So proses ini akan berulang terus. Berulang. Okay. Dan finally, so kita ada step yang terakhir, iaitu termination step. Terminate maksudnya terminate lah. Kita terminate, habiskan, tutup. So untuk termination step ada 3 persamaan yang terlibat. So ini untuk termination step, dia tindak balas di antara free radical, okay, free radical and free radical. Free radical dan juga free radical. So maksudnya akan ada beberapa possibility. Yang pertama, okay, kalau kita lihat tadi dalam step yang kedua, dia akan hasilkan free radical carbon dan juga free radical chlorine. Jadi pada termination step, so dia akan tutup. Okay, habiskan. Ada beberapa kemungkinan. So yang pertama, kemungkinan kita akan dapat tindak balas di antara, sebab free radical ni sangat reaktif, okay, very unstable and very reactive. So dia akan dapat tindak balas di antara free radical chlorine dan juga free radical chlorine. So dia akan menghasilkan chlorine molekul. Okay. Yang kedua, kemungkinan juga kita akan dapat di antara free radical chlorine dan juga free radical carbon. So yang ini dia akan menghasilkan ClCH3. Okay. Dan yang ketiga, berkemungkinan kita akan dapat daripada free radical carbon bertindak balas dengan free radical carbon. So hasilnya kita akan dapat carbon akan membentuk ikatan yang baru. Okay, daripada free radical metin ataupun metil free radical, so dia akan dapat etin lah. So di sini akan kita kena tunjukkan juga dia punya arrow. So sini menuju ke sini. So ini sama juga. Dan sama jugalah yang ini pun akan dapat. Okay. So ini adalah 3 step untuk free radical mechanism. Okay. Mekanisme free radical substitution. Okay. So itu sahaja.